Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, bertemu lagi kita dalam ruangan telagah. Kali ini para penonton kita akan membincangkan telagah dikaitkan dengan kalimah Allah, dan kalimah Allah ini sudah tentunya keputusan yang dibuat pada 14 hari bulan Oktober baru-baru ini, dan 6 hari dah kita memerlukan pembelaan kepada kalimah Allah itu sendiri. Bersama kami kita ini kita dapati ada dua tetamu yang setengahnya biasa bersama dengan kita untuk membincangkan perkara ini, dan insya-Allah para penonton yang sentiasa bersama dengan IMR TV rasanya tidak asing lagi dengan personaliti di sebelah kanan saya, iaitu Datuk Aidit Ghazali. Datuk, kita ucapkan selamat datang Datuk kepada kita dalam studio ini. Dan kita mengharapkan dengan sebagaimana biasa input-input yang Datuk berikan begitu berguna dan nampaknya bertapak di hati di sanubari kepada mereka yang sentiasa bersama dengan IMR TV. Di sebelah kiri saya ialah saudara Zainal Muhammad Jaiz, iaitu pengarah media Yayasan Kepimpinan dan Strategi Malaysia. Dan saya dipahamkan spesialitinya agak banyak. Budaya pun spesialiti beliau, hal kemasyarakatan pun spesialiti beliau, dan tentulah duduk dalam satu yayasan yang saya rasa merupakan salah satu daripada think tank kepada kepimpinan negara ini. Sudah tentu banyak yang nak disumbangkan dalam perbincangan kita kali ini dan juga dalam perbincangan-perbincangan yang berikutnya. Saya tidak mahu memanjangkan kalam lagi ya. Saya nak memulakan tentang 14 Oktober, Datuk, merupakan satu sejarah yang tercatat. Sejarah bagi umat Islam, sejarah bagi orang Islam, sejarah bagi akidah Islamiah yang berlangsung dalam negara kita ini. Datuk boleh berikan sedikit Datuk tentang asas-asas yang digunakan oleh Mahkamah Rayuan untuk menolak permintaan daripada Archbishop Pakiam supaya perkataan kalimah Allah dibenarkan digunakan dalam The Herald itu, Datuk. Sila, Datuk. Terima kasih Datuk Hassan, Saudara Zainal dan sidang penonton sekalian. Secara ringkas dan mudahnya, Mahkamah Rayuan menolak apa yang dibawa oleh Archbishop Pakiam ini atas dasar-dasar yang sebenarnya mudah kita fahami. Pertama sekali, kalimah Allah itu bukan merupakan sesuatu perkara yang wajib diguna oleh orang Kristian dalam konteks hendak melaksanakan ibadat mereka. Keduanya, ada kemungkinan sekiranya perkara ini diizinkan juga, ia boleh membawa pada wujudnya ketidakharmonian di dalam masyarakat Malaysia amnya dan masyarakat Islam khususnya. Sebab dalam perlembagaan, walaupun ditegaskan bahawasanya agama-agama lain boleh dipraktikkan, tetapi ia tidaklah boleh sampai menjejas keharmonian. Jadi kunci di situ ialah keharmonian. Dan seterusnya, mahkamah dapati bahawa tidak ada sebab di mana sekiranya kalimah Allah ini tak diguna, ia akan menjejas pengamalan fahaman dan juga ibadat oleh orang Kristian khususnya. Ini secara ringkas merupakan satu asas mengapa penghakiman oleh Mahkamah Rayuan menyebelahi pihak kerajaan. Okey, itu dia punya kata orang dalam sinopsis apa yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan, asas-asas Mahkamah Rayuan membuat keputusan itu. Saya nak tanya oleh kerana tentang media ini, pengarah media ni, saya nak tanya tentang apa yang digambarkan oleh media. Salah seorang daripada yang dikatakan pakar dalam bidang perlembagaan ni menyatakan dengar apa kenyataan dia. Saya hendak pasal ini terkeluar dalam portal, keluar dalam Facebook dan sebagainya, dan ada orang pun sudah mengulas ulasan yang dibuat oleh pakar ini. Apa dia kata? Mahkamah Rayuan tidak menyelesaikan masalah itu, sebaliknya mencipta masalah baru. Ia akhirnya menyebabkan menteri-menteri kabinet dari Sabah dan Sarawak terpaksa menenangkan rakyatnya. Satu lagi, 3 hakim yang mendengar perkara itu telah mengherotkan, itu bahasa yang saya ambil daripada portal itu, makna dan niat dalam perkara 31 Perlembagaan Persekutuan. Macam mana pada pandangan Cik Zainal, ulasan pakar ini mengenai putusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan tersebut? Okey, terima kasih Datuk Hassan yang saya hormati, dan
Datuk Aidit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak melihat ke belakang sedikit, Datuk. Dari segi keseluruhan senario tentang suasana politik dan sosial kita ketika ini. Mujurnya perkara ini datang pada ketika kegawatan politik, kegawatan sosial sedang melanda masyarakat kita. Dan di hati kecil saya berasa kadang-kala krisis-krisis seperti ini adalah satu anugerah. Sebab saya melihat pada ketika inilah tercetus beberapa isu yang mendesak kita pergi kepada asas. Pergi kepada asas, go to basic. Dalam keadaan yang begitu bercelaru, tiba-tiba ada satu isu, tercetus sesuatu kontroversi yang menuntut supaya orang Islam kembali bersatu, supaya orang Islam memahami apa dia landas perjuangan Islam yang sebenar. Dan ini saya fikir satu bonus, kalau saya nak kata satu bonus yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang Islam yang sekarang ini sebenarnya banyak perkara yang kita gagal manage dengan baik. Okey, baik. Dari mula lagi kita perhatikan, Datuk, isu kalimah Allah ni sudah dijadikan satu modal politik, sudah dijadikan suatu modal permainan sensasi media, dan akhirnya masyarakat yang di luar sana yang kurang memahami, yang kurang dipaparkan tentang asas-asas isu sebenarnya, dan terbawa-bawa dengan emosi. Dan saya melihat permainan media yang seperti ini kelihatan seperti tidak bertanggungjawab. Sebab apapun isunya yang berlaku ialah kita selalu kena kembali kepada apa isu sebenar yang diperbincangkan di mahkamah, apa yang dituntut, apa yang kita tentang. Isunya ialah penggunaan kalimah Allah di jurnal The Herald. So tidak timbul langsung isu dia orang tidak dibenarkan menyebut nama Allah. Sekarang ni media yang pro kepada gerakan memperjuangkan kalimah Allah digunakan oleh orang Kristian ini seolah-olah mendedahkan, seolah-olah mengeksploitasi, memanipulasi, memprovok rakyat bahawa kita orang Islam, mahkamah menyekat sama sekali orang Kristian dari menyebut atau menggunakan nama Allah di mana-mana. Itu satu permainan yang nakal saya gitu. Saya nak panjangkan tentang memprovokasi ini. Dan ini yang dimainkan oleh media, dan kepada mereka yang menyokong kehendak orang-orang Kristian dan juga yang Archbishop Pakiam misalnya supaya dibenarkan menggunakan perkataan Allah dalam The Herald itu. Kalau kita tengok perkataan-perkataan provokasi itu nampaknya begitu bermerajalela digunakan dalam portal-portal dan sebagainya. Saya nak tambah dengan itu. Tadi pakar yang sama, Datuk, dia kata apa dia kata? Ini saya baca, ini saya baca. Apa dia kata? Dia kata ia keputusan karut jika kamu lihat kepada angka-angka yang dikata 60% daripada orang Malaysia ini masih beragama Islam dan sebagainya. Seorang lagi, Datuk, seorang lagi. Datuk kena ulas seorang ni kata. Dia kata kalimah Allah adalah hak mutlak umat Islam is the stupidest line ever seen on the placard. Malu, no sense of history and understanding. Tu tadi Cik Zal menyebutkan provokasi itu. Bayangkan ini dibaca oleh anak universiti. Ini dibaca oleh para belia. Ini dibaca oleh orang-orang yang baru nak mengenal Islam. Ini dibaca oleh masyarakat luas, Datuk. Komen, Datuk. Sila, Datuk. Ya. Datuk Hassan, Cik Zana dan sedang penonton. Islam mendidik kita. Apabila kita diprovok, kita jangan lawan provokasi dengan provokasi. Bila kita dihentam, kita jangan hentam-hentaman dengan hentaman. Itu sebab nafsu yang dipuji sangat oleh Allah SWT ialah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah maknanya apa pun datang pada kita, kita berhadapan dengan keadaan yang tenang. Bila kita berhadapan dengan tenang, maka kata-kata provokasi begini membuat saya, Datuk, sebagai individu, kalau orang itu ialah pakar dan katakan bidang dia ialah dalam bidang guaman, maka dia kena sedar bahawa dia bermain api,
dan meniti di atas berkemungkinan kena saman atas penghinaan mahkamah. Justru saya akan tanya apakah dia pakar yang menghayati ilmu dia ataupun dia pakar bukan berlandaskan ilmu tetapi ada sesuatu inklinasi tertentu yang telah menjejaskan kenyataan dia. Itu segi pandangan, segi apa implikasi kata-kata orang yang mencabar keputusan mahkamah. Sedangkan kita lihat umat Islam dan para pejuang kalimah Allah yang bagi pihak Islam ni dan juga peguam-peguam yang mewakili kita, apabila Mahkamah Tinggi membuat satu keputusan di bawah Hakim Lau Bilian dan mereka membuat satu keputusan yang tidak menyenangkan kita, kita tidak pula emosional melulu. Kita tidak pula mengatakan bahawa keputusan mahkamah itu tak betul. Kita bawa ke mahkamah rayuan. Sebab itu yang Islam didik kita. Jadi itu satu aspek. Keduanya, kata-kata yang terpacul daripada dua pakar ini dan sebenarnya banyak lagi pakar tu. Ada juga orang yang membawa imej tokoh agama pun keluar juga kata-kata bacul macam ni. Jadi bacul, celopah ni semualah ni. Jadi pada saya di sini pula kalau saya ambil nada yang dibawa oleh Cik Zainal, ia adalah satu bonus pada Allah SWT, daripada Allah pada kita untuk kita mengenal pasti siapa sebenarnya di kalangan kita ialah kaca dan siapa permata. Siapa ialah kawan, siapa ialah lawan. Ya, siapa ialah orang yang berpura-pura depan kita dan siapa yang benar segi zahir dan batin, dia memang betul-betul bila diuji dia akan masih menegakkan jati diri Islam dia. Jadi Datuk, kata-kata mereka-mereka ni dan mereka tidak akan henti untuk berkata-kata. Tapi bila kita sambut, kita dalam keadaan tenang, kita nilai dan kita lihat balik pada mereka apakah mereka sebenar-benarnya pakar yang sebagaimana mereka perkatakan. Okey, terima kasih Datuk ulasan Datuk tu dan saya nak pergi kepada Cik Zainal. Cik Zainal dalam segmen yang pertama ni, kalau boleh Cik Zainal menerangkan dari segi perspektif masih media lagi. Tadi Datuk ada menggunakan perkataan bacul, perkataan-perkataan begitu. Agaknya itulah perkataan yang sesuai untuk mengimbangi kata-kata provokasi yang dikeluarkan oleh pakar, yang dikeluarkan oleh pengulas-pengulas yang dikatakan pro kepada menghendaki supaya perkataan Allah itu boleh digunakan oleh The Herald. Tapi saya nak menyebutkan jangkitannya. Bila keputusan mahkamah itu dibuat, terus satu dunia nampaknya bangkit. Bahkan dunia Islam sendiri, orang-orang Islam sekali, pimpinan-pimpinan Islam sendiri dan orang-orang yang dikatakan orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ambil contoh, saya nak ulasan daripada Cik Zainal nanti. Ambil yang di Turki misalnya, seorang penulis namanya Mustafa Akyol. Ya. Apa dia kata? Ini keputusan yang paling tidak logik, tanpa sedar dan keanak-anakan. Ia karut semata-mata. Dia ni seorang kolumnis ni. Kemudian Mufti Pakistan namanya Abdul Aziz Sheikh. Apa dia kata? Penghakiman itu sebagai sesuatu yang sedih yang dibuat menjelang sambutan suci Hari Raya Aidil Adha. Yang terakhir saya sebutkan Jakarta Post. Jakarta Post melalui penulis namanya Andy Bunyani mengatakan mereka yang menuntut eksklusiviti untuk Tuhan melemahkan iman mereka sendiri. Ini jalinan-jalinan. Saya nak mengatakan, jalinan-jalinan ini yang dalam negaranya kita dapati orang-orang yang katakan pakar-pakar berpendapat seperti ini, ditambah pula oleh orang luar negara. Bukankah ini merupakan, kata orang, reinforce kepercayaan-kepercayaan yang ada kepada anak-anak kita, anak muda kita. Percayaan yang Herod itu, yang memihak kepada pihak yang sepatutnya tidak dipihakkan oleh mereka hasil daripada ulasan-ulasan yang kita dengar tadi. Sila Cik Zainal. Terima kasih, Tok. Ya. Ada dua perspektif yang Datuk kemukakan tadi. Pertama, dia merujuk kepada kuasa media, the power of media. Kedua, barangkali ini saya minta Datuk Aidit ulas nanti tentang kenapa Tuhan menjadikan manusia ni berbangsa-bangsa. Sudah tentu ada hikmahnya, sudah tentu ada falsafah besarnya di belakang. Tapi kita pergi pada kuasa media dulu. Barangkali tidak, masyarakat di luar bidang media kurang memahami bahawa
media ni adalah satu unsur dalam dalam struktur sosial yang mempunyai kuasa yang begitu istimewa bila terlibat dalam sesuatu isu. Dan bila satu-satu platform media itu dipegang dan dikuasai oleh orang yang betul-betul mengenal itu strategi, satu organisasi media dipegang oleh orang yang punya agenda, itulah impaknya tu. Ya. Jadi mau tidak mau kita berhadapan dengan situasi itu. Orang Islam berhadapan dengan media-media yang dikuasai oleh orang-orang yang berfikiran liberal atau yang secara terang dikuasai oleh orang bukan Islam, setengahnya terus terang musuh Islam. Jadi kita berhadapan dengan itu, dan orang Islam dalam masa yang sama harus kita menyediakan diri berada dalam media-media yang berpengaruh dan melawan semula idea-idea seperti ini, supaya pembaca-pembaca media, khalayak media, kita didik, kita asuh berartikulasi dengan isu-isu yang kontroversial, yang provokasi secara matang, secara mature. Sebab mau tidak mau mereka sudah ada di sana. Media yang dikuasai oleh pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran jahat kepada Islam sudah ada di sana. Jadi usaha-usaha seperti Datuk mewujudkan IMR ini adalah usaha-usaha murni, misalnya contohnya contoh kecil. Jadi itu tak membadai. Sekurang-kurangnya media arus perdana di negara kita harus melihat isu-isu yang Datuk sebut itu dan memberi kupasan-kupasan yang signifikan, memberi kupasan-kupasan yang detail supaya masyarakat kita faham, supaya masyarakat kita tidak terbawa-bawa dan yang sangat membimbangkan akhirnya tersesat dalam agenda yang disusun oleh musuh-musuh Islam. Dan itu sangat menggerunkan Datuk. Dan yang kedua Datuk, kalau boleh nanti minta Datuk Aidit Kupah, bila Datuk sebut tentang komen-komen orang luar yang bercakap tentang prinsip dasar dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kita, ini pun satu usaha yang sangat nakal. Sebab Tuhan ada sebab sendiri melahirkan manusia, mewujudkan manusia ini berbangsa-bangsa. Dan setiap bangsa tentu ada signifikan, ada falsafah yang berbeza, ada latar, ada jati diri yang berbeza. Dan kenapa kita tidak membenarkan penggunaan kalimah Allah digunakan oleh orang Kristian di semenanjung Malaysia, itu adalah satu premis, satu hujahan, satu keputusan yang sangat spesifik kepada semenanjung Malaysia. Dan ini harus difahami. Dan kerja kita, orang semenanjung, orang Islam di semenanjung, ini tanggungjawab kita semua, memahamkan orang yang di luar sana bahawa ini adalah keputusan yang sangat spesifik yang perlu dihormati oleh semua orang Islam, termasuk di luar negara. Dan tugas Datuk Aidit sangat besar. Okey. Para penonton dan mata sekalian, kita berehat sebentar. Selepas rehat ini, saya akan kemukakan beberapa soalan lagi. Ambil daripada penghujung ayat yang disebut oleh Cik Zainal tadi, orang-orang Islam bertanggungjawab menentukan kepada orang Islam yang lain supaya fikirnya paling tidak satu, tindakannya satu, terutama isu-isu yang mengenai Islam, mengenai akidah Islam yang sangat penting, yang merupakan tulang belakang kepada Islam itu, iaitu akidah Islamiah. Jadi kita jumpa selepas ini. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Ibu-ibu dan ayahlah yang mengasuhkan.
Bertemu lagi para penonton dan mati sekalian. Terima kasih kerana menonton IMR TV melalui program istimewa yang namanya Telagah. Bersama kita ialah dua tetamu yang diundang khas ke studio. Di sebelah kanan saya, Datuk Aidit Ghazali yang tidak asing lagi. Di sebelah kiri saya ialah Saudara Zainal Muhammad Jaiz, merupakan pengarah media Yayasan Kepimpinan dan Strategi Malaysia. Para penonton, saya meneruskan soalan-soalan untuk perbincangan selanjutnya. Datuk, kita tahu bahawa beberapa enactment hampir setiap negeri, Datuk, hampir setiap negeri ada enactment yang dinamakan enactment kawalan dan sekatan pengembangan agama-agama bukan Islam. Dan juga majlis fatwa, sama ada majlis fatwa peringkat kebangsaan atau peringkat negeri-negeri termasuk negeri Selangor telah pun mewartakan fatwa yang melarang sama sekali mana-mana pihak yang bukan Islam menggunakan perkataan kalimah Allah di antara perkataan-perkataan yang lain yang telah disenaraikan itu. Apa komen Datuk tentang itu? Ya, begini Datuk, kalau saya boleh buat satu kiasan, ya, kita dapati bahawa di pihak mereka yang memusuhi pemartabatan Islam dan hak umat Islam serta kedaulatan negara Malaysia sebagai negara Islam, mereka ni work smart. Mereka work smart. Kita ni, we try to work hard, tetapi hasilnya agak futile. Walaupun kita disandari dan dilengkapi dengan enactment yang Datuk sebutkan, walaupun kita dilengkapi dengan artikel-artikel yang cukup mantap dan jelas dalam perlembagaan persekutuan, walaupun kita sertaikan juga dengan kehadiran sultan-sultan dan raja-raja Melayu sebagai ketua agama, walaupun kita juga dilengkapi dengan kedudukan fatwa, siapa kalau langgar fatwa mengkhianati raja dan macam-macam lagi. Jadi bukan sekadar enactment. Yet, despite semua ni, Datuk, kita dapati bahawa natijah yang telah berlaku ialah sebagaimana yang Datuk katakan. Jadi, dalam analisis saya, ini adalah kerana kita ini work hard tapi kita tidak work smart. Saya nak ambil satu kiasan. Di negara kita ketika ini ada dua tokoh tu. Seorang tokoh tu, dia kalau nak makan tom yum, dia cari siapa tukang masak yang paling hebat boleh masak tom yum. Dia cari orang yang boleh supply dia bahan-bahan yang paling segar untuk tom yum. Dia cari siapa yang boleh supplykan dia peralatan yang paling hebat untuk buat tom yum. Maka itulah dia dapat tom yum yang hebat. Ada seorang lagi tokoh pemimpin dalam negara kita, dia sekadar kata, saya nak tom yum. Tapi dia tak ambil kisah siapa tukang masak, siapa tukang beli, siapa itu sebagainya. Jadi ini yang saya kata, kalau kita nak berjaya atas musuh-musuh kita, dia bukan sekadar dengan ada kelengkapan yang saya perkatakan tadi. Akhirnya dia akan bergantung pada siapa yang akan menerajui setiap lapisan struktur pentadbiran yang akan membawa pada pencegahan dan juga pemansuhan apa-apa ancaman pada Islam, umat Islam dan juga kedaulatan negara kita. Sebagai permulaan, saya hendak sarankanlah kepada kerajaan yang memerintah dan juga gagasan-gagasan yang menyertai usaha untuk memartabatkan agama Islam. Kita tak ada masa, kita kena kembali balik pada apa yang Cik Zana kata tu, back to basics. Basics ni apa? Kita kena nilai balik. Apakah framework yang kita ada untuk membuat kerja secara berkualiti wujud? Pada saya punya pengamatan, framework tu belum lagi wujud. Apakah kita ini mempunyai satu cara untuk mendapat data dan maklumat yang sahih? Yang sahih. Pada saya belum lagi wujud. Apakah kita sudah wujudkan ejen-ejen yang boleh menyampaikan maklumat di mana ejen itu menyampai dengan penuh penjiwaan, dengan penuh efikasi, iaitu campuran antara efficiency dan juga effectiveness. Belum ada tu. Apakah kita ada saluran-saluran yang meletakkan agenda Islam dan hak umat dan juga kedaulatan negara way above kepentingan peribadi? Kita belum cukup lagi tu. Dan akhir sekali, apakah kita ada dana? Dana ada. Namun demikian, persoalannya timbul setakat mana kita mengguna dana ini secara smart. Akhirnya, kita nak lihat pada outcome penggunaan dana, bukan sekadar output, iaitu berapa program kita buat, berapa orang hadir. That is why, akhir kata Datuk,
pada saya lah, setelah mengkaji 26 peperangan yang Rasulullah SAW terlibat, peperangan pertama yang Allah takdirkan ialah Badar Al-Kubra. Jadi, kenapa Badar? Sebab antara lain pada hikmat kerdil saya, Allah nak tekankan umat Islam kalau nak berjaya, quality is more important than quantity. Ini yang merupakan soalan trust kita. Terima kasih, Tok. Ini para penonton bayangkan ya, dalam masa yang singkat tu, Datuk Aidit dah bagi dia punya kata orang indikator-indikator yang menunjukkan bahawa masyarakat Islam masih lemah, strukturnya masih lemah, jaya kerjanya masih lemah, kualitinya masih lemah, fikir mindanya masih lemah, fikir out of the box pun masih lemah. Inilah yang menyebabkan musuh-musuh Islam, sebagai Datuk katakan tadi, mengambil kesempatan daripada kelemahan itu. Sebab itu Cik Zainal menyebutkan awal-awal dia kata, Cik Zainal kata tadi, ini adalah satu anugerah. Mungkin ada orang tak faham perkataan Cik Zainal tu, mungkin disalah tafsir, tetapi anugerah maknanya some may call it the wake up call kepada kita semua dan sebagainya. Saya nak pergi kepada Cik Zainal balik. Cik Zainal ya, tentang kenapa saya sampai sekarang ni, saya tahu jawapannya. Tapi kebanyakan teman-teman kita yang bacol terutamanya itu tak nampak apa sebab beria-ia sangat. Sebut nama, Lim Guan Eng beria-ia sangat, DAP beria-ia sangat, orang gereja beria-ia sangat, orang Melayu sebagainya pun yang bacol itu beria-ia sangat untuk menerima kalimah Allah. Dan bukan saja kalimah Allah kehendak mereka itu bukan saja dalam The Herald tu, tapi membolehkan orang bukan Islam itu sama orang Kristian menggunakan kalimah Allah itu. Apa implikasinya? Cuba kita lihat apa yang berlaku di Indonesia. Agaknya apa yang berlaku di Indonesia ni bukan merupakan satu perkara yang ganjil terasing bagi teman-teman kita, tetapi mereka menutupkan mata, memekakkan telinga kepada apa yang sedang berlaku itu. Agaknya macam mana dari sudut orang yang fasih dalam media, fasih dalam melihat masyarakat, fasih dalam melihat tentang impak sesuatu perkara itu berlaku. Apa komen Saudara Zainal mengenai perkara ini? Okey, Tok. Terima kasih, Tok. Saya tak boleh sebut takdir lagi, takdir. Secara kebetulan dia berlaku, sama ada secara kebetulan atau dirancang, dia berlaku ketika politik orang Melayu tidak stabil. Politik orang Islam tidak stabil. Jadi jangan salahkan penganalisis kalau dia mengatakan, kalau ramai penganalisis atau kalau kita dalam perbincangan ini mengatakan bahawa ia ada motif politik. Mau tidak mau permainan politik di Malaysia sudah sampai ke sudut di mana tidak banyak yang boleh digunakan, tidak banyak yang boleh dieksploit oleh orang-orang politik untuk memenangi, terutamanya pembangkang, untuk memenangi hati rakyat dan memecahkan penguasaan Barisan Nasional yang sudah memerintah sejak merdeka. Baik. Tiba-tiba formula ini diperolehi, ilham ini diperolehi pada sebelum menjelang PRU 13 berdasarkan pengalaman tsunami pada PRU 12. Apa formula itu, Tok? Kalau boleh memujuk hati orang bukan Islam untuk menyokong sesiapa, mana-mana pihak, itu adalah satu bonus besar ketika pilihan raya. Dan ini adalah suatu strategi yang sangat jahat sebab dari segi etikanya, dari segi kecintaan kepada negara, orang politik yang bermain dengan isu ini ialah orang-orang golongan yang sudah mengusik perlembagaan. Mau tidak mau ini kita gelarkan bahawa satu kumpulan yang sudah berani mengusik perlembagaan untuk mendapat sokongan, dan ini sangat tidak beretika, tu. Ini sangat tidak beretika. Sebab perlembagaan kita sudah bentuk sedemikian rupa dan kita sudah persetujui berpuluh tahun, dan kita bernegara, kita berpolitik, kita bermasyarakat, bersosial berdasarkan garis-garis yang sudah ada dalam struktur yang disediakan dalam perlembagaan. Tiba-tiba kerana motif-motif pribadi, kerana motif-motif kumpulan yang kecil, mereka melanggar tembok ini untuk mendapatkan bonus yang dituju itu. Okey, saya nak minta maaf nak berhentikan dekat situ. Motif pribadi, motif kumpulan, tadi yang awalnya motif politik. Saya nak motif politik ni. Okey, saya nak panjangkan, kalau boleh saya nak panjangkan kepada Datuk Aidit.
Tadi tentang motif politik, saya nak terus pergi kepada salah satu parti politik di Malaysia yang membawa Islam, yang memperjuangkan Islam. Tapi bila keputusan itu buat, bahkan sebelum keputusan itu dibuat pun, Majlis Syura PAS lah katakan, Majlis Syura PAS telah memutuskan bahawa kalimah Allah itu eksklusif adalah untuk orang Islam dan tidak boleh diganggu-gugat. Kalau kita lihat Harun Din misalnya, Timbalan Mursyidul Am menyebutkan saya akan memperjuangkan sampai akhir hayat supaya orang-orang yang bukan Islam, Kristian misalnya, tidak akan menggunakan kalimah Allah ini sebagaimana orang Islam menggunakannya. Begitu juga Ketua Dewan Ulama'nya, Datuk Harun Taib. Tetapi apa yang berlaku, yang saya tengok terpempan, saya tengok 2 hari yang lepas satu kenyataan dikeluarkan setelah satu mesyuarat oleh kononnya ketua Pakatan Rakyat lah, Saudara Anwar Ibrahim, pergi kepada press, buat press conference mengatakan bahawa Pakatan Rakyat tetap mengatakan bahawa kalimah Allah itu boleh digunakan di dalam The Herald barangkali, dan juga barangkali di dalam kepada orang-orang yang bukan Islam termasuk orang Kristian. Dan pada masa itu tu, yang poinnya ialah parti Islam ini, parti PAS ini diwakili oleh Setiausaha Agungnya, dan dikatakan oleh salah seorang pemimpin yang lain tinggi pun hadir dalam majlis itu. Kenapa tidak bersuara mengatakan tak boleh? Majlis Syura kami mengatakan tidak boleh. Majlis Syura ialah badan tertinggi memutuskan perkara-perkara mengenai dasar, apalagi mengenai perkara-perkara yang berkaitan tentang Islam itu sendiri. Tetapi akhirnya saya tengok suaranya ialah Pakatan Rakyat yang mana PAS termasuk di dalamnya menyokong bahawa perkataan kalimah Allah itu boleh digunakan oleh The Herald, boleh digunakan oleh masyarakat bukan Islam termasuk golongan Kristian. Macam mana itu? Saya nak ambil pendekatan yang beza sikit tu ya. Sebelum ini kita dididik bahawa neurons ataupun sel otak wujud hanya di otak. Dan setiap daripada kita, otak kita yang 3 pound itu mengandungi 1 trilion sel neuron. Beberapa tahun yang lalu didapati dalam sebuah kajian oleh pengkaji-pengkaji di negara barat, rupa-rupanya kita punya jantung ni ada neurons yang jauh lebih banyak daripada otak. Bila saya dapat baca itu, maka saya kaitkan pula sama ada saya betul atau tidak dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita bahawa ada seketul daging. Bersih benda tu semua baik, tak bersih semua jahat. Maka saya pun bertanya-tanya, apakah pada dulu kala lagi Rasulullah tanpa mengguna istilah-istilah saintifik nak menekankan pada kita dengan cara yang cantik, jangan sekadar mengguna akal untuk mentelaah dan juga untuk berhujah. Tetapi segala-galanya mesti bermula dengan hati yang bersih. Justru pembacaan dan juga tanggapan saya dan juga cara saya menangkis isu politik, saya tak akan ambil dengan pendekatan orang politik bicara politik tu. Saya akan ambil daripada pendekatan tauhid, saya akan ambil daripada pendekatan hidayah, saya akan ambil daripada pendekatan akidah. Sebab mereka-mereka yang Datuk sebut dan juga mereka-mereka yang mungkin Datuk nak sebut tetapi kita tak mau sebut, yang membawa nada yang sama, mereka ini akan terus mengatakan perkara-perkara itu walaupun kita nanti berhujah. Kalau sekadar kita nak memenangkan hati mereka dan akal mereka dengan hujah tu, maka sebenarnya kita kena sedar. Akhirnya bila kita dah bawa pada penghujahan dan mereka tidak mahu terima dan mereka masih nak terus juga dengan agenda jahat mereka meracuni masyarakat yang tidak ambil satu usaha proaktif dan bertanya daripada pihak yang lebih berkeliakan, maka ini ialah soal hidayat. Jadi saya mudah sama ada mereka ini membawa label seorang alim ulama ataupun mereka membawa satu label sebagai tokoh politik yang ada label Islam ataupun badan siasah yang ada label Islam, sama ada dalam negara atau luar negara, ataupun mereka yang memperakui bahawa mereka ini konon-konon dapat ajaran daripada seorang tokoh yang dikata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pada saya akhirnya kata-kata mereka itu kalau terpacul daripada hati dan jiwa yang tak bersih, maka itulah hakikatnya tu. Justru saya tidak akan lawan kata-kata songsang politik dengan pendekatan politik. Kita ada hadnya. Saat di mana kita dapati bahawa
penghujahan. Walaupun kita buat dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan, sebagaimana Allah letakkan, berhujah dengan cara lebih baik dan mereka tidak mahu terima, maka akhirnya kita kena kata ini soal hidayah. Kamu ni ulama ke, tokoh Islam ke apa, maknanya belum tentu kamu dapat hidayah daripada Allah. Terima kasih, Tok. Tadi rupanya saya pun baru tahu ni. Selama ni saya baca buku neuron itu di otak. Satu trilion itu gabung-gabung dengan neuron itu terjalinlah namanya sinaps. Dan makin banyak jalinan-jalinan sinaps ini, makin intelijen lah. Itu dari segi teorinya seseorang itu. Tapi saya nak sebut bagi masyarakat Islam, apa yang saya bentangkan tadi, baru yang saya soalkan kepada Datuk Aidit tadi, ialah ragu-ragu sebenarnya. Sebab kalau kita tengok, orang boleh meletakkan harapan kepada sebuah parti yang katanya parti Islam, memperjuangkan Islam. Dan kalau misalnya parti ini tidak mampu lagi memperjuangkan Islam, nah sekarang ni, tugas ini sepatutnya dulu dan sekarang diambil oleh UMNO. Dan UMNO baru saja mengakhirkan pemilihan. Dan kita dapati, nanti kita akan bincang lebih lanjut dalam program yang lain agaknya. Macam mana kita nak mengharapkan supaya UMNO yang dipilih ini akan membawa flag, akan membawa panji-panji, mempertahankan Islam, kesucian, keharmonian Islam itu, kerana parti yang dianggap sebagai parti yang sepatutnya the first defender of Islam tidak mampu menjalankannya, maka UMNO mesti mengambil tempat itu. Ada kemungkinan ke UMNO boleh mengambil tempat itu? Jawapan ringkas dan mudahnya tu, UMNO wajib mengambil tempat itu. Okey. UMNO kalau saya ingin menghimbas tu sejarahnya. Ketika Allahyarham Pendeta Zakbar menyerahkan perlembagaan UMNO kepada pemain-pemain politik asal UMNO tahun 40-an, arwah Zakbar memberi pesan, ini perlembagaan UMNO, jaga Melayu baik-baik. Maksudnya di situ jaga Melayu, jaga Islam. Di mana-mana ruang, di mana-mana tempoh ketika yang UMNO tidak memainkan peranan sebaik-baiknya menjaga Islam, UMNO harus berhati-hati. Sebab kita selalu orang UMNO suka sebut parti keramat. Jangan cuma bermain di mulut. Bila keramat, bila amanah orang-orang bijak pandai, ulama terdahulu, dan amanah yang kita pikul di depan rakyat. Jadi tapi saya optimis tu. Saya optimis sebagai parti yang ada sejarah perjuangannya yang panjang. UMNO biasanya dia ada proses self improvement yang agak kuat lah. Walaupun pada titik-titik tertentu kita curiga, walaupun pada titik-titik tertentu dia kelihatan lemah dan tidak mempunyai kekuatan yang baik untuk transform, tetapi akhirnya saya optimis bahawa sebab UMNO bukan sahaja dikuasai oleh orang-orang UMNO yang ada di dalam UMNO, tetapi UMNO juga sentiasa diperhatikan, didukung, dikritik, dibantu oleh orang-orang seperti pemikir-pemikir si Datuk Aidit, Datuk Hassan sendiri dan kawan-kawan di universiti dan sebagainya. Saya percaya UMNO akan kembali memainkan peranannya dengan baik, dan kita sebagai orang yang sedar itu, misalnya harus, oleh kerana UMNO itu sekarang bukan semata-mata parti UMNO, oleh kerana UMNO itu pemerintah, semua pihak harus membantu pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Dan itu pun ada amanah di hati kita, di pundak kita semua. Okey, Tok, ini satu soalan yang bola tu saya letakkan betul-betul di penalty spot, Tok. Macam Pahang dah menang, Kelantan dah menang, Tok, ya. Jadi Datuk shoot aja. Kemana Datuk nak shoot, Datuk shoot lah. Cadangan Datuk Ibrahim Halil Tok mengharamkan Alkitab. Ini ditentang habis-habisan oleh padri-padri, oleh mereka yang bersangkut dengan gereja atau di luar gereja dan sebagainya. Macam mana tu? Shoot yang sebelah mana ni tu? Dia gini, orang-orang Kristian dia nak mengamalkan, nak guna kitab ke apa sebagainya, teruskanlah, ya, teruskan. Kamu nak guna nama Allah, gunalah. Tetapi saat di mana kamu guna nama Allah, guna dalam pengertian sebagaimana orang Islam guna. Kalau ada pengertian lain,
maka jangan salahkan sesiapa sekalipun kalau mereka mengkritik kita sehingga membawa pada satu desakan yang mungkin kita anggap sebagai emosional. Akhir kata, saya nak menegaskan itu. Allahumma syahad. Allah menjadi saksi. Sesiapa di kalangan sidang penonton yang mengatakan ataupun anda mengetahui sesiapa yang mengatakan bahawasanya kalimah Allah ini adalah ejada UMNO, bersedia untuk diadili di padang mahsyar kelak. Sebab saya tahu, Datuk Hassan tahu, rakan-rakan semua tahu, perjuangan nak menjaga kesucian penggunaan nama Allah ini bukan agenda politik. Ini adalah keinsafan daripada mereka yang sekiranya kita tidak pertahankan yang Maha Pencipta kita, apa nilai kita di dunia yang fana ini? Tok, tadi bola di shoot dalam gawang tu, tapi goalkeeper tu dapat tepis tu. Dapat tepis, bola tu memuntah balik tu. Datuk kena shoot sekali lagi Datuk. Tok, bila Datuk mengatakan mereka mesti menggunakan kalimah Allah itu sama nadanya dan pengertian dan bahasanya dan rohnya dengan pengertian yang dibawa oleh orang Islam. Artinya mereka ini mengamalkan tauhid, Datuk minta begitu? Saya tidak mengajak mereka untuk memasuki agama Islam. Tetapi kalau kamu ni gatal sangat nak guna sangat nama Allah tu, guna cara orang Islam. Tapi kalau kamu nak guna Allah itu ialah Tuhan pada orang Islam. Lepas tu kalau saya buat janji dengan kamu, orang-orang bukan Islam, dan kamu nak balas balik insya-Allah, saya sambut. Tapi saat di mana kamu nak guna Allah dalam konteks yang membawa pada pengertian ibadat secara Nasrani ataupun apa-apa pun agama lain, maka dalam konteks itu bersedia dan cuba fikir-fikirkan mengapa agaknya istilah amok itu hanya wujud dalam khazanah orang Melayu. Okey. Dah masuk gol tu? Masuk tu. Referee tiup panjang whistle-nya tu. Para penonton dan mati sekalian, kita pun nak tiup whistle ni. Dah penghabisan ni, dah masuk dalam pusingan yang terakhir. Dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Aidit Ghazali. Terima kasih juga kepada teman kita yang baru muncul dalam program-program IMR TV ini. Dan kita mengharapkan Cik Zainal terus-menerus bersama kita untuk menghidupkan lampu-lampu, untuk menghidupkan, membarakan bara-bara yang perlu dinyalakan untuk kita bersama-sama memertabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada semua yang telah dan akan melihat IMR TV. Teruskan bersama Telagah terbitan IMR TV. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.